Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala 7 kes berada dalam kategori 5. Sementara itu, dalam tempoh 72 jam, 9 kes COVID-19 telah meninggal dunia yang mana 7 kes tersebut tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 1,294 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 124,716 kes. Daripada jumlah kes baru ini, 1,070 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi BruHealth, manakala 224 adalah dari hasil 2,320 ujian makmar RT-PCR yang telah dilakukan. Sementara itu, 2,521 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 111,340 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 13,187 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 6.4%. Dalam pada itu, 216 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital. Manakala seramai 12,971 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga memaklumkan mengenai pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 19 Mac 2022. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 59.7% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, terdapat 4 pelanggaran arahan. Telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 3 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Penggunaan ART sudah memadai bagi pengesanan ujian COVID-19 dan tidak perlu menjalani ujian PCR. PCR hanya dikhaskan bagi kes-kes dan keadaan yang tertentu sahaja. Pengarah Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan menjelaskan perkara tersebut pada sesi wawancara bersama pihak media mengenai PCR versus ART. Juga dinasihatkan pentingnya memahami arahan pada kotak pengeluar ART sebelum melakukan ujian dan menggunakan kit ART yang diluluskan Kementerian Kesihatan. Bila kita ni menggunakan ujian ART ni, yang paling penting ialah sampling, sampel yang akan kita ni gunakan atau jadinya kita ni mesti apabila kita ni membeli atau dibukakan dengan satu ujian ART, kita ni mesti melihat dulu apa yang tertulis di dalam produk insert-nya tu, arah prosedurnya. Jadi kita ni pun mesti mengikut SOP-nya tu. Jadi kalau sekiranya ia ujian kit atau boleh digunakan untuk hidung, jadi digunakan untuk hidung. Kalau katanya boleh digunakan untuk saliva, air liur, boleh digunakan untuk air liur. Jadi sampling memainkan peranan yang sangat penting. Keluaran industri perikanan dijangka meningkat dengan aktiviti penternakan ikan oleh syarikat-syarikat tempatan.
Antaranya, syarikat Blue Agro Agriculture Sdn Berhad yang menyasarkan pengeluaran 15,000 ekor ikan tahun ini. Terletak di kawasan Kampung Sungai Traban, daerah Belait, syarikat Blue Agro Agriculture Sdn Berhad memulakan projek penternakan ikan dalam kolam pada bulan September 2020 dengan 4,000 ekor ikan selungsong dan 9,000 ekor ketam. Pada awalnya, syarikat milik Awang Haji Abdul Syawal bin Yaman menyasarkan membuka 100 buah sangkar, namun terpaksa membatalkannya disebabkan beberapa faktor seperti keadaan air dan cuaca. Pada awalnya perancangan ialah untuk membuat 100 sangkar di kawasan Sungai Dua, Kampung Sungai Traban, seluas 5 hektar. Setelah dikaji semula mengenai dengan keadaan tempatnya, kesesuaiannya, keadaan cuaca, keadaan airnya, cuma dapat dibuat sebanyak 48 sangkar saja. Walaupun gagal mencapai sasaran awal, namun syarikat Blue Agro Agriculture berupaya mengeluarkan hasil pertamanya. Dengan bantuan Jabatan Perikanan, syarikat tempatan ini berusaha mengembangkan perusahaan dengan mengikuti kursus dalam dan luar negara. Berikutan permintaan yang sangat menggalakkan, syarikat Blue Agro Agriculture menyasarkan penghasilan kira-kira 15,000 ekor ikan tahun ini. Daripada pengalaman yang awal itu 4,000, sekarang ini dalam 7,000 lebih. Jadi ini insyaAllah kalau anda ada apa-apa akan mengeluarkan hasil pada bulan Mei tahun ini. Akhir bulan ini ataupun awal bulan Mac, kami ada mengorder dan ikan dalam sejumlah 15,000 ikan. Jadi awal target di sini mudah-mudahan 7,000 dicampur dengan 15,000 itu. Setakat ini alhamdulillah demand pembelian ikan tidak ada masalah. Permintaan itu banyak. Dengan penglibatan lebih ramai pengusaha tempatan dalam industri penternakan ikan, sudah tentunya ia akan dapat meningkatkan jumlah keluaran perikanan di samping menjamin sekuriti makanan. Mungkin ramai yang meminati seni aquascaping atau lebih dikenali sebagai aquascape. Bagi yang meminatinya, mereka mempunyai cara berbeza untuk mengembangkan hobi tersebut sehingga menjadi sumber rezeki. Laporan lanjut bersama Azizi Ahmad. Dengan menggunakan bahan-bahan semula jadi seperti tumbuhan air, batu, kayu dan air, peminat aquascape mampu menghasilkan reka bentuk menarik dan unik. Bagi peminat aquascape tempatan, dengan hanya memandang ke arah aquascape, ia mampu menjadikan terapi antara bunyi air dan tumbuhan, seolah-olah mereka sedang berada di kawasan hutan atau wasai. Bagaimanapun, keunikan reka bentuk aquascape bergantung kepada konsep yang dipilih. Alam semula jadi yang kami bawa di sini adalah konsep. Semua yang bermula mesti bertemakan konsep. Kalau ada konsep, ia indah akan menjadi. Design itu ia melawakan konsep kita ni tu. Once the design is very beautiful, the concept will be beautiful. Minat dalam aquascape turut dikongsi bersama ahli keluarga yang lain. Pengalaman lebih 5 tahun mendalami bidang tersebut memudahkan mereka mengembangkannya menjadi perusahaan. Kadang-kadang juga kami melakukan juga post daripada IG, Instagram, FB dari segi pemasaran lah. Dan juga kadang-kadang ada juga kami membuat juga ikut macam ada expo juga. Sometimes kami ada ikut expo, kadang-kadang ada kami ikut berjual je di tamu lah, di Gadong. Reka bentuk hasil anak tempatan ini tidak dinafikan mampu menandingi produk dari luar negara. Justru, belia di luar sana boleh mengembangkan minat yang ada untuk menjana pendapatan. Laporan Azizi Ahmad untuk Berita RTB.
Satu platform e-dagang dilancarkan buat pertama kali dan akan membantu mempertingkatkan lagi industri e-dagang di negara Brunei Darussalam. Pelancaran Wawa Shopping diadakan di pejabatnya yang terletak di Kampung Mata-Mata Gadong B. Dengan pelancaran laman sesawang itu, ia diharap dapat menggalakkan orang awam untuk menyokong peniaga-peniaga tempatan yang berdaftar di bawah laman sesawang tersebut sekaligus membolehkan mereka menawarkan persaingan harga. Kerja-kerja pemasangan circuit breaker di Loji Rawatan Air Bukit Baron akan dijalankan esok 22 Mac 2022. Sehubungan itu, beberapa kawasan akan mengalami gangguan bekalan air dan tekanan air rendah terutama sekali bagi kawasan tinggi. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan kawasan-kawasan yang terlibat termasuk Kampung Batong, Kampung Masin, Rancangan Perumahan Negara Kampung Lugu, Jalan Pasir Brakas, Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan, Mukim Lumapas, sebahagian Mukim Pangkalan Batu, Kampung Subok, Kampung Belimbing serta sekitarnya. Kerja-kerja pemasangan akan dijalankan bermula pukul 2 petang. Sehubungan itu, bagi bekalan air bersih melalui tanker, hubungi talian Darussalam 123. Sebahagian jalan di Lebuh Raya Muara Tutong berdekatan Kampung Jerudong, Halam Muara akan ditutup sementara bermula hari ini 21 Mac 2022 hingga Khamis 31 Mac 2022. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan penutupan sementara sebahagian jalan di Lebuh Raya berkenaan adalah bagi membolehkan pihak Unified National Networks UNN untuk melaksanakan kerja-kerja monopol, dismantling dan collection of dismantled items. Penutupan jalan akan bermula pukul 8 pagi hingga 5.30 petang sahaja. Sehubungan itu, para pengguna lebuh raya tersebut dinasihatkan untuk mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan had laju yang ditetapkan. Sebarang aduan, hubungi talian Darussalam 123 atau live chat talian Darussalam 833-3123 ataupun email pro@pwd.gov.bn.